Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Muhammad Basil bin Damanhuri selaku pensyarah bagi subjek kurikulum bersepadu tahfiz TFZK 2043M, dan kami akan membentangkan isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum temua. Dan kami, iaitu saya Muhammad Noh bin Jaafar serta rakan-rakan saya Muhammad Sarhan bin Sa'idin dan Muhammad Syauqi bin Muhammad Nayan. Sebagai pengenalan, perkembangan pendidikan tahfiz Al-Quran di Malaysia semakin rancak. Pelbagai pihak dan institusi, sama ada individu maupun pertubuhan bukan kerajaan atau agensi swasta, mendirikan pusat-pusat pengajian tahfiz. Jika kita lihat, makin banyak pusat pengajian tahfiz di seluruh Malaysia, sama ada daripada tahfiz swasta ataupun pertubuhan bukan kerajaan. Dan saya sendiri lahir daripada pusat pengajian tahfiz swasta. Kewujudan sekolah-sekolah tahfiz ini dengan pelbagai latar belakang penubuhannya dengan sistem pendidikan yang tersendiri dan kurikulum yang pelbagai. Jika lihat tahfiz swasta yang saya belajar, memang mempunyai sistem pendidikan yang berbezalah dengan sekolah tahfiz yang lain. Keadaan ini menyebabkan sistem pengajian tahfiz Al-Quran di sekolah-sekolah ini tidak berpandukan kepada satu kurikulum yang diselaraskan. Ini memang betul. Jika kita lihat, saya belajar tahfiz swasta sebanyak 3 sekolah. Dan tiap-tiap sekolah memang agak berbezalah sistem kurikulum dia. Dan kebanyakan sistem tahfiz swasta ni, dia hanya menekankan kepada menghafaz mata-mata. Tidak ada subjek-subjek lain. Yang ada pun hanyalah subjek seperti subjek tahfiz, dari segi subjek tajwid, sirah, akidah, fiqh dan lain-lain. Dan tidak ada subjek yang seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, itu tidak ada. Dan tidak ada yang mengambil SPM dan seterusnya. Namun bagi pelaksanaan kurikulum tahfiz di sekolah-sekolah KKM, pihak bahagian perkembangan kurikulum BPK KPM telah mengeluarkan satu garis panduan bagi pelaksanaannya di sekolah-sekolah KPM yang terlibat. Jika kita lihat, ada 3 jenis sekolah KPM telah diselaraskan sebagai kurikulum bersepadu tahfiz KBT. Dan kita lihat sekolah SMKA yang terpilih, sekolah integrasi dan juga sekolah SABK. Sekolah-sekolah ni KPM telah menubuhkan KBT. Okey, kita masuk kepada isi penting, iaitu isu yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum temua. Terdapat 4 aspek penting yang perlu dititik beratkan, iaitu dari segi aspek konteks, aspek input, proses dan produk. Okey, seterusnya kita lihat pada aspek konteks. Dalam pelaksanaan kurikulum temua, aspek konteks perlu diutamakan berbanding aspek-aspek lain. Ini memandangkan aspek konteks menentukan hala tuju pelaksanaan kurikulum temua di sekolah-sekolah KPM meliputi matlamat dan objektif. Namun begitu, objektif untuk murid temua menguasai bidang Quranik, ijtihadik dan ensiklopedik tidak dapat dicapai sepenuhnya. Hal ini disebabkan tumpuan utama pihak guru hanya terhadap bidang Quranik sahaja. Ini memang betul. Jika saya lihat di SMKA Syekh Abdullah Fahim, ramai guru yang hanya menekankan pada bidang Quranik sahaja.
iaitu pada hafazan, fiqh ayat, tilawah Al-Quran semata-mata, dan tidak menekankan pada bidang ijtihadik dan ensiklopedik. Aspek memaksimumkan keupayaan berfikir, memberi pandangan dalam menyelesaikan masalah, serta kebolehan berfikiran kreatif kurang diberikan penekanan semasa pembelajaran dan pemudahsyaraan PDPC, mata pelajaran hifzul Quran dan maharat Al-Quran. Dan jika kita lihat pada waktu PDPC, mata pelajaran hifz Quran ataupun maharat Al-Quran, dia hanya semata-mata berfokus kepada Quranik sahaja. Dia tidak mempelbagaikan dan tidak menguji murid supaya mereka ni berfikir dengan lebih kreatif lagi. Begitu juga, murid tidak didorong sepenuhnya untuk memperoleh kemahiran tinggi serta mampu menjadi pakar rujuk dengan menguasai pelbagai ilmu. Dan hal ini juga disebabkan guru hanya memberi tumpuan kepada hafazan murid dan kemahiran seperti tilawah, tajwid, adab Al-Quran, manhaj Al-Quran dan rasam Osmani. Ini yang saya ceritakan tadi. Dan guru juga didapati kurang mengaitkan secara bersepadu dan perkaitan antara ilmu Al-Quran yang dipelajari dengan kehidupan seharian. Saya boleh bagi contoh ketika murid menyatakan tentang fi ayat, guru hanya semata-mata menanyakan kepada murid tentang fi ayat semata-mata dan tidak mengaitkan fi ayat tersebut dengan kehidupan seharian kita. Dan ini perlu diberi penekanan. Seterusnya, kita lihat pula kepada aspek input. Aspek input meliputi peruntukan masa, kandungan kurikulum dan bahan bantu mengajar BBM yang disediakan oleh guru perlu diberikan penekanan dalam pelaksanaan kurikulum TEMUA. Sungguh pun begitu, Dapatan Pemeriksaan Penarafan Pelaksanaan Tahfiz Modern Ulul Albab TEMUA di SMKA Kedah mendapati PDPC berkaitan bidang fiqh ayat tidak dilaksanakan secara tekal dan konsisten sebagaimana kandungan kurikulum TEMUA. Yang ini memang benar. Kebanyakannya fiqh ayat ini tidak dipandang secara pentinglah. Dan ketika di dalam PDPC Hifzul Quran, pada waktu pagi itu hanya menekankan kepada hafazan baharu sahaja. Dan fiqh ayat ni kadang-kadang dibuat, kadang-kadang tidak buat. Hal ini menyebabkan murid menggunakan masa di dalam halaqah hanya untuk menghafaz ayat baharu sebelum ditasmi' oleh guru. Ya, memang benar. Daripada kalau kita lihat waktu PDPC Hifzul Quran daripada pukul 7 sehingga 9 pagi, mereka hanya memfokuskan kepada ayat baharu sahaja. Dan kemungkinan pada waktu malam mereka tidak memberi fokus sepenuhnya untuk menghafaz ayat Quran, menghafaz ayat baharu, dan seterusnya akan memberi impak yang tidak baiklah kepada PDPC Hifzul Quran pada waktu pagi itu. Hasil kajian menepati peruntukan masa bagi kaedah talaki dan musyafahah masih tidak mencukupi serta tidak mencapai tahap yang sepatutnya. Jika kita lihat, KPM menggariskan bahawa kaedah talaki ini pada waktu sebelum mereka menghantar hafazan baharu, mereka perlu bertalaki dahulu secara musyafahah. Dan pada waktu itu mereka murid-murid ini kebanyakannya hanya memfokuskan kepada hafazan baharu semata-mata, tidak bertalaki, dan kadang-kadang masa hanya tidak mencukupi, hanya setengah murid sahaja yang bertalaki secara musyafahah. Kekurangan ini perlu ditampung dengan adanya peruntukan masa bagi pertemuan secara bersemuka antara guru dengan murid di luar PDPC. Peruntukan masa bagi pertemuan antara guru dengan murid di luar waktu PDPC perlu diberikan perhatian sewajarnya
memandangkan murid mempunyai latar belakang yang pelbagai dan pertemuan bersemuka di luar PDPC ini mampu menyelesaikan masalah pembelajaran murid. Dan betul, guru dan murid perlu mengadakan pertemuan di luar waktu PDPC, dan di samping itu kita boleh menekankan talaki secara musyafahah, dan kita boleh menekankan juga tentang fi ayat. Dan mungkin waktu yang kita boleh jumpa ialah pada waktu rehat ataupun setelah tamatnya waktu persekolahan. Dan ini adalah kerana peruntukan masa yang tidak mencukupi dan akan menjejaskan keupayaan murid menguasai kefahaman ayat untuk menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM nanti. Dan betul, dan jika lihat pada peperiksaan akhir tahun baru-baru ini, pelajar saya tingkatan 2, mereka tidak menguasai kefahaman ayat dan tidak dapat menjawab soalan fiqh ayat. Dan hatta perkataan yang ringkas, yang senang pun mereka tidak dapat menjawab kerana tidak memberi penekanan pada PDPC Hifz Quran. Begitu juga penyediaan BBM sebelum PDPC kurang mendapat perhatian oleh guru, memandangkan sumber bagi mendapatkan BBM adalah terhad. Walhal guru perlu mempelbagaikan penggunaan BBM bagi merangsang jeria murid dalam PDPC hafazan Al-Quran. Dan betul, kebanyakan guru menggunakan hanya kaedah tradisional semata-mata. Dan murid mendengar murid menghafaz dan itu sahaja, dan tidak menggunakan BBM. Sebagai contoh, menggunakan video membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan okey, saya serahkan kepada Ustaz Syauqi. Okay, baik. Terima kasih kepada Ustaz Nur. Saya akan sambung mengenai aspek proses. Okey, baik. Aspek proses ni meliputi kaedah PDPC, teknik PDPC, penggunaan BBM iaitu alat bantu mengajar oleh guru dalam PDPC dan kaedah penilaian semasa PDPC. Penilaian proses ini akan memberikan kesan langsung kepada aspek produk. Namun, guru temua masih mengamalkan pendekatan tradisional dan kurang berinovasi serta kurang berkesan semasa PDPC bagi mata pelajaran Hifzul Quran, walaupun mereka sebenarnya mempunyai kelayakan dan ilmu pengetahuan. Kita tengok majoriti guru temua ni lebih cenderung menggunakan kaedah tasmek secara meluas serta kaedah talaqi musyafahah, dan belum ada kaedah dan pendekatan terkini yang cuba diaplikasikan oleh guru. Kaedah tradisional yang dipraktikkan oleh guru semasa PDPC tidak mencukupi bagi mencapai matlamat yang disasarkan. Kaedah yang digunakan oleh guru sepatutnya seiring dengan peredaran zaman. Selain itu, guru juga dia kurang memberikan perhatian dalam aplikasi teknologi dalam PDPC mereka. Hal ini menjadikan PDPC tidak mampu menarik perhatian pelajar. Maksudnya pelajar tak berminat lah sebab tak ada benda yang teknologi yang digunakan oleh guru sendiri masa proses PDPC. Okey, seterusnya, situasi ini bertentangan dengan apa yang telah disarankan oleh KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, dalam merangsang deria pelajar semasa PDPC hafazan Al-Quran. Guru sepatutnya merangsang deria pelajar semasa PDPC bagi mencapai hasil pembelajaran yang dirancang oleh guru sendiri. Tambahan lagi, pemerhatian semasa pemeriksaan penarafan pelaksanaan tahfiz model ulul albab di SMKA Kedah mendapati guru memberi penekanan terhadap pelajaran aktif semasa PDPC dan hasil pencerapan PDPC terhadap 10 orang guru adalah taraf sederhana dan skor hanya 69.48% sahaja.
Yang ni yang apa, penilaian lah, pencuapan daripada KPM ni. Lepas tu yang seterusnya, keadaan ini berterusan kerana guru masih lagi menggunakan pendekatan pengajaran berpusatkan guru. Daripada jumlah 53 orang guru temua, hanya seorang guru sahaja yang mengambil inisiatif dengan menghasilkan buku nota mudah, iaitu buku Mahabhat Sambil Menyanyi. Dia buat inovasi lah, seorang guru daripada SMKA tu, dia buat inovasi yang baru lah mengenai buku Mahabhat. Jadi tu menarik minat pelajar lah dengan buku nota tu. Okay. Sambung lagi, di samping itu, guru juga menggunakan bahan bantu mengajar BBM berbentuk audio ataupun visual berkaitan qiraat Al-Quran. Sedangkan pihak sekolah dah menyediakan sumber pendidikan yang berkaitan. Ini kerana PDPC yang berkesan adalah PDPC yang mempunyai elemen interaktif yang mementingkan penggunaan alat BBM yang berteknologi bagi merangsang deria melihat, deria mendengar, deria menulis dan membaca. Okey, kita tengok masalah dia. Masalah ini berpunca daripada guru yang kurang berkemahiran dalam mengendalikan BBM dan menganggap BBM sebagai objek yang berasingan dengan bilik darjah. Tambahan lagi, kita tengok guru kurang memberikan penekanan penggunaan BBM yang berteknologi. Ini disebabkan kurang pendedahan mahupun persediaan. Kualiti PDPC dapat ditingkatkan dengan bentuk pengajaran yang bersifat interaktif serta dilengkapi dengan kemudahan teknologi dalam mempelbagaikan penggunaan deria dalam PDPC hafazan Al-Quran. Selain itu, pemantauan guru semasa melaksanakan aktiviti menulis tahbiri dan bimbingan guru semasa aktiviti tahdir, persediaan hafazan. Persediaan sebelum menghafaz lah, dinamakan tahdir, didapati agak longgar meskipun kaedah tahbiri latihan tulis ini berperanan dalam pengukuhan hafazan, terutamanya pada ayat yang sukar dikuasai oleh pelajar, terutamanya pada ayat mutasyabihat. Walau bagaimanapun, wujud inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pentadbir sekolah bagi memperkukuhkan pemantauan oleh guru semasa sesi tahbiri dan tahdir. Namun, masalah ini masih berlanjutan. Okay, kita tengok sambung lagi aspek produk. Aspek produk ini merangkumi tahap pencapaian murid temua. Antara isu dan masalah yang dihadapi oleh dalam tempoh pelaksanaan temua ini ialah keciciran hafazan secara terkumpul menjadi satu implikasi besar terhadap pencapaian dan prestasi murid tahfiz model ulul albab, itu temua, bagi sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Masalah ini jelas kelihatan apabila murid tingkatan 3 yang belum menguasai hafazan berdasarkan sukatan yang ditetapkan di juzuk 9, masih juzuk 9 hingga 18, memasuki tingkatan 4 yang sepatutnya perlu menghafaz di juzuk 19 hingga 25 sebagaimana yang termaktub di dalam silibus Hafizul Al-Quran. Hafazan Al-Quran lah silibus saya. Okey. Di SMKA Syekh Abdullah Fahim, hanya 59% saja pelajar tingkatan 3 yang berjaya menguasai sukatan hafazan yang ditetapkan, dan selebihnya terpaksa meninggalkan juzuk yang berbaki bagi menghafaz sukatan baru tingkatan 4, iaitu juzuk 19 hingga juzuk 25.
Baiklah, terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Syauqis. Seterusnya, saya akan teruskan dengan aspek produk. Keadaan ini akan menyebabkan keciciran hafazan murid terkumpul dan bertambah saban tahun dan memberikan implikasi kepada pencapaian objektif temua yang memerlukan murid untuk menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Seterusnya, aspek penilaian produk ini mempunyai kaitan langsung dengan penilaian proses PDPC yang dibangunkan atas kepelbagaian teknik dan kaedah yang berkesan dapat meningkatkan proses hafazan Al-Quran. Ini adalah kerana kaedah pembelajaran mempunyai kaitan yang kuat dengan pencapaian murid. Kelemahan dalam penggunaan strategi, kaedah dan teknik antara faktor yang menyumbang ke arah keciciran hafazan. Selepas membincangkan permasalahan dalam kurikulum temua, seterusnya saya akan membentangkan berkenaan tindakan dalam konteks aspek. Baik, dari aspek konteks, murid perlu menguasai ketiga-tiga elemen iaitu Quranik, ensiklopedik dan ijtihadik. Ketika sesi PDPC, mata pelajaran Hifzul Quran dan Maharah Al-Quran dijalankan, murid perlu memaksimumkan keupayaan berfikir, memberi pandangan dalam menyelesaikan masalah serta kebolehan berfikiran kreatif. Murid perlu diasah sepenuhnya untuk memperoleh kemahiran tinggi serta mampu menjadi pakar rujuk dengan menguasai pelbagai ilmu serta mendorong mereka mengaitkan secara bersepadu antara ilmu Al-Quran yang dipelajari dengan kehidupan seharian. Seterusnya, tindakan dari aspek input. Dari aspek input pula, fiqh ayat perlu dilaksanakan secara konsisten sebagaimana yang ditetapkan dalam kandungan kurikulum temua. Ini bagi memastikan pelajar dapat menguasai dan memudahkan mereka menjawab peperiksaan Hifzul Quran. Guru perlu menetapkan masa tambahan untuk bertalaqi secara musyafahah di luar waktu PDPC kerana masa tidak mencukupi sekiranya menggunakan waktu hifz Al-Quran yang ditetapkan oleh KPM. Seterusnya, guru perlu mempelbagaikan penggunaan BBM semasa PDPC bagi memastikan deria murid dapat dijana sebaiknya semasa PDPC. Seterusnya, dari aspek proses. Guru temua perlu mengamalkan pendekatan PAK 21 dan berinovasi serta berkesan semasa PDPC mata pelajaran Hifzul Quran seiring dengan peredaran zaman. Penggunaan kaedah terkini, tasmik dan talaki musyafahah perlu diaplikasikan oleh guru yang berpusatkan kepada murid. Terdapat banyak contoh aktiviti pembelajaran PAK 21 yang boleh digunakan semasa PDPC mata pelajaran Hifzul Quran. Guru perlu menggunakan bahan bantu mengajar yakni BBM berbentuk audio maupun visual berkaitan qiraat Al-Quran yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Kerana PDPC yang berkesan adalah PDPC yang mempunyai elemen interaktif yang mementingkan penggunaan alat BBM yang berteknologi bagi merangsang diri yang melihat, mendengar, menulis dan membaca. Pemantauan guru semasa pelaksanaan aktiviti tahdir yakni persediaan hafazan dan tahriri yakni latihan menulis perlu diperketatkan kerana waktu itulah murid mengukuhkan hafazan mereka terutamanya pada ayat-ayat yang sukar dikuasai murid yakni ayat-ayat mutasyabihat. Baik, seterusnya dari aspek produk. Murid perlu menguasai hafazan berdasarkan sukatan yang ditetapkan sejak dari tingkatan 1 lagi bagi mengelakkan masalah keciciran dalam hafazan menjelang peperiksaan PT3 dan SPM nanti. Guru seharusnya mendorong murid menghafaz mengikut silibus Hifzul Quran dan sebaiknya murid menghafaz melebihi sukatan kerana pada tingkatan 3 nanti mereka mempunyai masa untuk merajaah hafazan lama sebelum peperiksaan PT3. Jika kaedah sebegini diteruskan sehingga ke tingkatan seterusnya, murid berjaya mencapai objektif temua yang memerlukan murid untuk menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami
maaf dan silap kami pohon atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.